Hai guys, selamat petang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Lubis TV ya guys ya. Oke, dikarenakan ini adalah hari pertama kita akan mengerjakan sholat tarawih ya guys ya. Jadi kita akan tarawih malam ini. Dan gimana keseruannya, ikuti terus video ini sampai habis. Oke. Oke guys, kita sudah sampai di masjid ya guys ya, yaitu Masjid Ahmadiyah. Ini masjid ini didirikan tahun 1905 ya guys ya. Masjid ini sangat lama sekali didirikan ya guys ya. Masjid ya guys. Karena masjid ini adalah masjid paling tua di sini ya guys ya. Didirikan pada tahun 1905. Ini adalah pintu masuk ke dalam masjid ya guys ya. Tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Bukulah puasa. Jangan nampak-nampak takut. Aku kenyang lagi, aku boleh tahan lagi, aku lapar, aku nak makan. Lepas sembahyang maghrib baru aku nak makan. Jangan begitu. Berbuka terus. Kerana ada kebaikan yang Rasulullah isyaratkan di sana. Iaitu pula yang kedua, berbuka puasa mestilah kita mulakan dengan sunnah Rasulullah SAW, iaitu Nabi berbuka dengan apa? Rotab, kurma. Kita Melayu kurma berlaku, yang kering, yang basah, semua namanya kurma. Tetapi di sana Rasulullah berbuka dengan kurma yang lain, iaitu kurma ar-rutab. Maksudnya kurma yang basah, kurma yang masih basah. Kalau tak dapat rutab, barulah cari tamar. Kita sebut tamar juga, tapi tamar ni buah kurma yang kering. Maka jika Rasulullah tak dapat buah tamar, Rasulullah teguk air masak. Banyak hadis Rasulullah SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW dia berbuka puasa di atas rutabat. Yuftiru ala rutabati qabla an yusalliya, sebelum Rasulullah bersolat. Maksudnya solat Rasulullah sebelumnya dimulakan dengan berbuka puasa makan buah rutab,
iaitu buah kurma yang masak. Susahlah nak dapat sekarang, kita nak dapat payah, mahal. Sebab negara kita bukan buah tamar. Jadi kalau orang tak mampu nak beli, makanlah buah kurma yang ada yang jual sekarang ni. Yang famous ni apa? Yusuf Tayyib. Sikit-sikit Yusuf Tayyib. Sampai dia dalam iklan dia apa? Macam mana suara dia? Yusuf Tayyib. Isteri pun, dia kalau dia nak suruh suami dia beli kan, dia kena bising. Abang-abang mari sini suruh nak tolong minta beli sesuatu, beli apa? Kena bising. Tak boleh cakap apa-apa. Dia kat telinga suami, Yusuf. Sebab dalam radio pun dia kubur suara halu je. Mana Rasulullah berbuka di atas buah tamar, iaitu buah apa? Buah rotok, buah tamar yang basah. Kemudian tak ada buah tamar yang basah, yang kering. Dan jikalau tidak ada, fa'ilam yakunu tabat fatamarat, fa'ilam yakun tamarat hasawatin lima. Rasulullah tegur beberapa kali tegur air. Rawahu Ahmad. Hadisnya hadis yang sahih. Kemudian bagi mereka yang hidupkan sunnah ni kan, ketika mana rosaknya orang pada zaman yang mana kita lihat sekarang, orang tak amalkan sunnah Rasulullah SAW. Banyaknya orang tak amalkan sunnah Rasulullah. Maka siapa yang amalkan sunnah Rasulullah ni, maka dia akan dapat gandaan pahala yang lebih besar. Bada al-Islamu gharibun, bada al-Islamu ghariban, wa kama sayaudu ghariban kama bada. Islam ni dimulakan dalam keadaan terpencil, sikit terasing, kemudian dia akan kembali dalam keadaan terasing. Sekarang Islam sudah kembali dalam keadaan terasing disebabkan ramai daripada kalangan kita yang Islam tapi menjauhi sunnah Rasulullah. Bukan kata jauh, tak nak ikut, tak apa lagi, tapi duduk peleceh. Yang tu masalah. Duduk memperhina dan juga mempersendakan sunnah Rasulullah, ini adalah sesuatu yang tak baik. Dan zaman kita banyak. Dan siapa yang hidupkan sunnah Rasulullah di zaman iaitu manusia sedang rosak, maka dapat ganjaran yang lebih besar. Antaranya adab-adab yang orang tinggalkan adalah berbuka puasa dengan buah tamar dan juga buah rutab. Jadi rutab susah nak dapat, ambil buah tamar orang makan. Kemudian adab yang ketiga tuan-tuan, iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa berbuka puasa. Ni. Tapi biasa dalam TV tu dia siarkan apa sebelum daripada azan. Doa buka puasa macam mana? Allahumma laka sunnah wa bika aftarna wa ala rizqika. Mana itu disiarkan terlebih dahulu sebelum azan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu semuanya tak ikut sunnah. Yang ikut sunnah ni makan dulu, baru baca doa. Doanya macam mana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dzaba dhama'u wa tallatil 'uruq. Baik. Maknanya bismillahirrahmanirrahim, makan. Bismillah, makan. Baru doa. Allahumma laka sumtu, bukan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, baru makan. Iaitu tak tepat sunnah. Sunnahnya bismillah, makan dulu. Kemudian barulah baca minum air. Dha'ma dhama'u wa bitallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Apa maksud dia ini sunnah? Dha'ba dhama'u, hilanglah rasa dahaga. Nah, wa bitallatil 'uruq, dan basahlah tekuk-tekuk ni. Wa thabata al-ajru insyaallah, dan tetaplah pahala balasan kebaikan insyaallah. Jadi nak menandakan baca doa ni sebelum makan ke selepas makan dan minum? Selepas minum dah makan, kita makan sikit, minum air teguk, barulah baca dhama'u wa bitallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Baik. Kalau tak ingat yang itu,
Ibu doa lah bahasa Melayu pun. Dah, janji berdoa. Mana bismillahirrahmanirrahim. Minum tu alhamdulillah ya Allah, kau bagi aku kenyang, kau bagi aku binadah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikanlah aku orang baik. Tak apalah kalau tak pandai bahasa Arab, tak apa. Tapi yang terbaik baca doa yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Baik. Kenapa berdoa kepada Allah dengan doa berbuka puasa? Lagi pula dengan doa-doa yang lain kerana waktu tersebut mustajab doa. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawasanya salah satu la turaddu da'watuhum. 3 jenis orang ni ataupun 3 keadaan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu al-imam al-adil, orang yang menjadi pemimpin yang adil, wasa'im hina yuftir, dan orang yang berpuasa ketika mana dia berbuka puasa, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Jadi ingat, kita berpuasa, waktu kita nak berbuka puasa tu ada waktu berdoa. Dan ketika mana kita sedang berbuka puasa pun berdoa kepada Allah, kerana doa pada saat itu mustajab. Ini sunnah Rasulullah, amalkan anda. Yang keempat, ketika berbuka puasa, hendaklah kita bukakan puasa orang lain juga, dengan kita bantu mereka memberi makanan. Yang sunnah. Tapi bukan semua orang mampu lah. Moral ada lah sini, atau bukan moral, jamuan berbuka puasa. Iftar ada tak Haji? Ada kan? Jadi macam mana, panggil orang makan ke ataupun bungkus? Panggil orang makan ke bungkus bawa balik ke macam mana? Ada makan di sini lah. Bagus. Tapi yang paling mudahnya ibu-ibu ayah, sunnah ni tak payah keluar duit ratus-ratus ringgit. Nak tak tahu kaedah dia macam mana? Mudah. Walaupun ada disediakan makanan di sana, tapi peluang untuk dapatkan pahala kawan kita yang berpuasa ni dah senang. Yang ni kaedah saya nak ajar. Elak. Tuan-tuan nak tak nak? Kalau saya buat selalu. Macam mana? Kita bawa daripada rumah yang kita sediakan dalam poket. Mari kita nak berbuka puasa, kita makan buah kurma kita tu. Belah dua, ulur kat kawan. Tentu dia buka puasa dengan buah kurma kita. Dia makan dengan buah kurma kita, nak ulur. Bila dia makan, insya-Allah dapat pahala puasa kawan kita. Tanpa pahala puasa kawan kita tu berkurangan. Tapi kalau boleh sediakan buah kurma setiap orang ni lagi baik. Dan lagi besar duit kita keluar untuk bagi makan kepada orang, mengenyangkan orang, itu lebih baik. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menyuruh, menggesa kita untuk melakukan perkara sedemikian. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan, membuka puasa kawan dia, bagi makanlah pada orang berbuka puasa, kana lahu mithlu ajri, dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tu, ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'an. Orang yang berpuasa tu tidak akan berkurangan sedikit pun pahala dia. Dia akan bagi kepada kita penuh. Kalau dia puasa 100%, markah dia dapat kat kita 100% juga. Yang dia punya tak berkurangan. Mana besarnya pahala orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi kalau boleh buat majlis iftar, keluar RM500, RM600, bagus. Tapi darat ke nak buat setiap hari? RM600 tak mampu. Cara dia macam tu, saya kata, bawa kurma dalam poket kita. Mari nak buka puasa, kita belah 2, bagi kawan sebelah. InsyaAllah dapat pahala. Yang kelimanya, tuan-tuan, adab yang kelimanya perlu kita buat dan kita jaga adalah bangun sahur. Ini kena jaga sungguh-sungguh. Sebab apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadisnya riwayat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah kamu, sesungguhnya pada waktu sahur itu ada berkat. Bukan makanan yang di waktu sahur itu berkat, iaitu kita bangun bersahur itu adalah
berkat. Bangun, nak kita bangun, bukan makan makanan tu. Nak bangun waktu sahur dan jamak sedikit buah ataupun makanan lah. Yang bagi berkatnya apa? Bangun pada waktu sahur tu. Sebab suhur dengan sahur ialah satu kalimah yang berbeza. Suhur adalah waktu sahur. Sahur adalah makanan yang diambil pada waktu sahur. Nah, macam wudu, iaitu perbuatan ambil wudu. Wudu, air yang digunakan untuk berwudu. Jadi Rasulullah kata, tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis suhuri barakah. Sesungguhnya pada waktu sahar, iaitu waktu sahur itu ada keberkatan. Jadi waktu sahur ni bila dia boleh pukul 3, pukul 4. Yang lebih baiknya sunnah Rasulullah, dia lambat-lambatkan bersahur. Dan dekat masuk waktu tu barulah bersahur. Ada orang dia pukul 12 dah sahur dah. Pukul 12 dia kata, ini sahur aku. Lepas tu dia lebur. Masuk azan baru dia bangun. Iaitu dia tak dapat keberkatan waktu suhur, itu waktu sahur. Jadi bangunlah pukul 4, 4.30, pukul 5 ke. Dah solat 2 rakaat dahulu. Buatlah mengaji ibadat apa pun, zikir ke apa. Kemudian makan. Kerana apa? Makan pada waktu tu dapat menguatkan kita untuk berpuasa pada siang hari. Jangan tak ambil langsung. Ada orang memang macam tu, pukul 12 dia dah buat. Memang adat dia, pukul 12 dia makan. Ataupun pukul 1. Yang ni apa, dia kuranglah dapat keberkatan. Tak dapat pun berkat Rasulullah yang Rasulullah kata ni waktu sahur. Jadi ambil waktu sahur ni sebagai adab di dalam bulan puasa ni kita buat. Kalau boleh 30 hari kita bangun sahur. Baik. Kemudian yang keenam, hendaklah sekiranya apabila kita berjunub, maka kena mandi sebelum daripada waktu azan. Bolehlah waktu azan pun boleh kita mandi junub. Tapi yang sebaiknya siapa yang berjanabah, sebelum daripada waktu azan dia kena mandi junub. Kenapa takut bimbang apabila dia mandi waktu subuh tu, air termasuk di dalam telinga dia ke dalam rongga-rongga dia, menyebabkan batal puasa. Itu sahaja. Dan Rasulullah memang ada satu ketika dia berpagi-pagi masuk waktu subuh dalam keadaan berjunub. Ada riwayat Aisyah. Tapi yang sebaiknya adalah sebelum daripada azan kena mandi junub. Bagi orang yang berjunub. Yang seterusnya, hendaklah menjauhi perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang saya sebutkan awal tadi, tinggalkan cakap-cakap bohong, cakap-cakap mengumpat, cakap-cakap mengkeji, cakap-cakap yang boleh menyakiti hati orang. Bulan puasa ni kita tahan dulu. Bukan kata bulan sebelum puasa ni ataupun selepas puasa bulan raya kita kena mula balik mengumpat, kena mula balik cakap-cakap benda yang buruk. Dah tak kira lah bulan Ramadan ke tak Ramadan ke, mulut tu kena jaga juga. Tapi bulan Ramadan ni kena lebih lagi. Kenapa? Dia akan membatalkan pahala puasa jikalau kita buat perkara-perkara yang tak senonoh. Ini biasa. Kadang-kadang kita rasa kita betul, walhal kita mengumpat orang. Aku cakap benda betul. Iyalah cakap benda betul, tapi itu mengumpat. Kena hati-hatilah di dalam bercakap tu. Dan mengandung bomba, kena tinggalkan. Yang seterusnya, yang ke-8, tuan-tuan, adabnya mesti kita sekat perkara yang hawa nafsu suka, syahwat kita suka, pandangan kita suka, pakaian kita suka. Ini kena sekat ni bulan Ramadan. Sebab kita nak merasai hormon. Hormon ni peritnya bulan Ramadan. Nak rasa peritnya bulan Ramadan, mata kena jaga, pandangan kan, pendengaran, syahwat kita semua kena jaga. Nak jaga semua tu jangan pergi satu tempat je. Tuan-tuan, nak jaga semua tu, mata, pendengaran, syahwat, nafsu kita, jangan pergi satu tempat. Tuan-tuan, pergi mana tu? Bazar Ramadan. Kau kata saya nak campaign dengan pergi Bazar Ramadan. Siapa yang nak ikut, ikutlah.
Dan siapa yang nak jaga puasa dia betul-betul. Siapa yang rasa alah tak apalah pergi bazar Ramadan, tak apalah. Kalau dia boleh jaga dia punya diri, mata dia kan, terpulang pergi. Tapi bagi orang yang dia betul-betul jaga pahala puasa dia, dia akan pelihara mata dia. Sekarang ni pergi bazar Ramadan merata macam-macam orang datang. Nah, pergi Aeon, tambah Amoy itu banyak. Yang tak berpakaian dengan elok, pakai semua pun singkat. Kita pula berpuasa, mata tengok ke situ. Sekali pandang tak apa lagi. Mana Rasulullah kata pandangan pertama tu tak apa lagi. Sayyidina Ali tengok seorang perempuan, Rasulullah kali muka dia. Maka Rasulullah kata jangan kamu ulang kali kedua pandangan yang, jangan kamu ulang pandangan yang kedua. Mana pandangan yang kedua tu gugur pahala. Tapi boleh ke haji? Nampak sekali tadi tak sedar hati tengok sekali lagi. Nah, takut apa-apa terjadi katanya. Itu bahaya dia. Okay. Jadi pandangan kita, pendengaran kita, syahwat kita, pergi bulan Ramadan, bazar Ramadan tu kita sepatutnya nak beli kuih berapa ketulnya. Mari tengok macam-macam mereka, teringat sana, teringat sini. Lahnya penuh 10 jari. Jadi ini benda-benda ni kena jaga. Lagi pula yang paling pentingnya Al-Quran kita kena jagalah. Al-Quran kita kena jaga. TV tu kita sekat. TV tu jangan buka bulan Ramadan ni. Handphone tu kalau boleh kawal main siang hari Ramadan. Kerana ni benda-benda yang melalaikan kita. Handphone, TV. Kalau orang yang betul menjaga puasa Ramadan dia, TV tu dia tak buka, handphone tu dia kurangkan, dan dia fokuskan kepada ibadat-ibadat yang sunat. Baca Quran, buat solat-solat sunat. Kalau dulu dia ada tinggal solat, dia qada solat dia. Nah, baik. Kemudian dalam Ramadan juga kena mujahadah. Pakai pakaian tu tak apalah, pakai pakaian yang elok, tapi ada juga pandangan ulama mengatakan tak boleh kena minyak wangi. Ada juga pandangan ulama kata tak boleh pakai minyak wangi sebab nak rasakan hormon bulan Ramadan, nak rasa kita ni pelik dalam bulan Ramadan. Tapi kalau kita pakai elok-elok, pakai minyak wangi, seolah-olah tidak ada rasa bulan Ramadan tu. Itu satu pandangan, bukan pandangan muktamad. Itu hanya forok saja, cabang daripada ilmu fiqh katakan macam mana nak menikmati bulan Ramadan, jangan pakai wangi-wangian. Kalau kita duduk dalam keadaan nikmat, macam mana nak rasa teruk di bulan Ramadan ni? Dah. Tapi itu pandangan yang satu. Tak buat pun tak buat. Ini yang adab yang penting. Yang kesembilan dia, banyakkan 3 perkara ni. Adab dalam bulan Ramadan, banyakkan 3 perkara. Ini amalan dia, iaitu membaca Al-Quran, bersedekah, qiyamul lail. Ini 3 perkara ni, bersedekah, qiyamul lail, dan juga membaca Al-Quran. 3 perkara ni tuan-tuan jangan lepas. Kalau orang yang tak pandai membaca Al-Quran, ada di kalangan kita yang kurang membaca Al-Quran, tak reti nak baca Al-Quran pun, jangan sedih ibu-ibu, ayah-ayah jangan sedih. Kalau tak reti baca Al-Quran, jangan sedih. Di sini ada tadarus. Mari dengar orang baca Al-Quran pun rahmat. Kita tahu di kalangan kita bukannya semua orang mampu baca. Ada orang yang tak reti baca. Demi Allah saya kata, daripada kalangan kita ni, ayah-ayah, ibu-ibu ni, ada yang tak pandai baca Al-Quran. Jadi macam mana, jangan rasa rendah hati, wah aku tak boleh baca Quran, rugilah aku. Tak ada rugilah. Datang dengar orang baca Quran pun dapat pahala. Saya nak cerita satu kisah seorang di Pakistan. Orang ni dia tak pandai baca Quran. Dulu saya cerita, seorang hamba Allah di Pakistan, dia tak pandai baca Quran. Jadi setiap hari selepas daripada subuh, kerja dia apa tuan-tuan? Kerja dia tunjuk je Al-Quran. Tunjuk, habis slide, dia kali slide. Itulah rutin harian dia. Nak baca tak pandai. Maka bila mati dia tuan-tuan, baru tahu tentang karamah dia. Mayat dia berbau wangi.
habis satu kampung beratus orang datang ziarah nak pergi menghadiri penghubungan ini. Sebab mayat dia bau wangi. Ini kata ikhlas. Dia tak erti baca tak apa, tapi hati dia cinta kepada Al-Quran. Dia tunjuk je ayat-ayat Al-Quran. Jadi jangan sedih. Kalau yang masih ada kemampuan untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajarlah daripada alif dan ba. Kemudian yang ke-10, yang terakhir tuan-tuan, saya nak berhenti dah. Maka doa di dalam bulan Ramadan jangan kita tinggal. Hadis ini riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku, kalaulah aku tahu di mana-mana di dalam bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar, apakah doa yang aku nak berdoa padanya?" Maka doa yang sabit daripada hadis Rasulullah yang sahih, iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ini jangan tinggal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, semuanya Engkau adalah Maha Pemaaf dan Kau kasih kepada kemaafan. Maafkanlah aku. Maafkan aku. Sebab dalam bulan Ramadan kita tak nak apa-apa daripada Allah SWT, melainkan kita nak Allah maafkan kita di setiap langkah kita, perbuatan kita, kesalahan kita itu. Jadi 10 perkara ni tuan-tuan, kita kena pegang, jaga sungguh jika kita nak keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Jadi ibu-ibu ayah-ayah, jika ada kesalahan, ketersilapan saya di dalam pembicaraan saya ni, maka saya mohon maaf dan saya akan membetulkan. Dan itu semua adalah kesilapan saya. Dan jika ada kebaikan, alhamdulillah, kerana itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lupa dihadap wa astagfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat wal mu'minin minat al-ahya minkum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al khairan min al-akhirah wa khairan amalina khawatimha wa khairan ayyamina yawma nalqaka ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa sallallahu wa sallam haqq wa la sallam. La ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. صلى الله عليه Muhammad. صلوا عليه. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله ورسوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم